Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada pagi ini. Pada yang hadir pada pagi ini, siapa yang menonton video ini, cikgu terima kasih kerana kesungguhan anda untuk berjalan hidup. Dan yang tidak dapat hadir, cikgu doakan semoga terbuka hatinya untuk belajar. Sebelum cuti sekolah itu, kita telah pun belajar tentang rawatan air. Mana kita telah masuk kepada subtopik rawatan sisa air sisa kumbahan, di mana sebelum ini aku telah terangkan kepada kamu terdapat 6 jenis rawatan air sisa kumbahan, iaitu yang pertama menggunakan tangki septik, yang kedua kolam penstabil sisa, yang ketiga lagun berudara, yang keempat enap cermalter aktif, yang kelima minta masalah ni, turas cucur, dan yang keenam adalah penyentuh biologi berputar. Untuk pengetahuan murid-murid, soalan ini cikgu jangkakan pada SPM 2021 kemungkinan besar akan keluar kerana subtopik ini tidak pernah keluar lagi dalam peperiksaan SPM 3 tahun kebelakangan ini. Sebelum cuti sekolah itu, cikgu telah pun sentuh tentang tangki septik dan juga kolam penstabil sisa. Dan sedikit tangki septik, mana tangki septik ini digunakan untuk bangunan yang jauh daripada uji rawatan kumbahan. Maksudnya kos dia adalah mahal kalau kita nak sambung ke logik rawatan kumbahan. Sebab tu dia buat asing. Itu maksud dia setiap rumah, setiap satu kawasan itu diletakkan tangki septik. Ini contoh 3 jenis tangki septik yang cikgu telah ceritakan pada sebelum cuti sekolah itu, proses di dalamnya kita tak perlu cikgu ulang. Kemudian yang kedua, ini kelebihan dan kekurangan dia, terangkan dahulu. Kemudian yang kedua, kolam penstabil sisa, memerlukan kawasan yang luas bagi menampung jumlah isi padu air sisa kumbahan. Dia memerlukan kawasan yang luas. Di kawasan di bandar, dia adalah tidak sesuai. Kerana dia memerlukan kawasan luas, di bandar tanah agak mahal, kos tinggi, maka dia tidak sesuai dibuat di kawasan bandar. Dia biasanya dibuat di taman-taman perumahan. Ini telah cikgu terang pada minggu juga. 3 penting dalam kolam penstabil sisa. Kita ada proses fakultatif, kita ada anaerob. Ini proses dia. Yang cikgu telah terangkan pada minggu lepas sebelum kita bercuti. Ini cikgu nak terangkan, ini yang kekurangan dia. Yang ketiga, proses air sisa kumbahan, rawatan air sisa kumbahan yang menggunakan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah lagun berudara. Lagun berudara ni dia paling mudah dikendalikan dan diselenggarakan dan memerlukan kawasan yang kecil dan lebih dalam. Bila memerlukan kawasan yang kecil, maka sesuai untuk di kawasan bandar. Ini contoh gambar lagun berudara, di mana dia ada 3 lagun. Lagun 1, lagun 2, lagun 3. Ada influence sama macam yang sebelum ni, influence untuk air sisa kumbahan. Kemudian ada influence untuk air luar. Itu di mana kalau kita lihat proses dia 3 lagun, dan lagun pertama kita ada pengocak, lagun ketiga kita ada kolam penjernihan. Kebiasaannya dalam soalan bahagian A, dia akan tanya, contohnya dia bagi gambar lagun berudara, dia suruh kamu namakan apa bahagian ini dan apa bahagian ini. Bagaimana dia berfungsi.
Legun 1. Okey, legun 1 berfungsi untuk mengocak air kumbahan untuk mengekalkan kandungan oksigen. Dia akan goncang. Dia akan kacau. Okey, dia akan kocak air ni. Okey, sentiasa bergerak supaya kandungan oksigen di dalam air ini akan kekal. Sebab apa? Bakteria memerlukan oksigen untuk menguraikan bahan-bahan organik. Jadi bakteria ni kita perlukan bakteria untuk menguraikan bahan organik. So, macam air sisa kumbahan kita perlu diuraikan. Siapa uraikan dia adalah bakteria. Sebab tu pada legun yang pertama kita mesti wujudkan bakteria, di mana bakteria ni adalah benda hidup dan dia memerlukan oksigen. Dan kita perlu kekalkan kandungan oksigen di dalam legun 1. Kemudian legun yang kedua, bahan organik akan mendap dan membentuk enap cemar. Okay. Air kocak ni di bahagian atas saja, bukan sampai ke bawah. Okay. So maka bahan organik tersebut akan mendap. Dia akan mendap di bahagian bawah. Okay. Air yang jernih akan mengalir masuk ke dalam legun yang kedua. Konsep untuk rawatan air sisa kumbahan semua sama. Okay. Kita nak mendapkan air sisa kumbahan kita tu. Dan kita akan panggil lepas ni adalah panggil enap cemar. Okay. Sama juga macam legun udara, kita nak mendapkan dia. Kemudian air yang jernih akan alir masuk ke dalam legun yang kedua. Kemudian dalam legun yang ketiga, proses mendapan berlaku lagi sekali. Okay. Maksud dia ada 3 kali proses mendapan. Yang pertama, legun 1. Ada enap cemar di sini, ada mendapan. Kemudian alir, sebab bila legun 1 ni air dia berkocak, so maka masih ada lagi bahan organik yang terapung bercampur dengan air, maka dia akan masuk ke dalam legun yang kedua. So bahagian legun kedua, apa yang bahan organik yang agak kasar dia akan mendap, tapi yang halus dia akan pergi kepada legun yang ketiga. Dan lagi sekali legun ketiga juga akan berlakunya mendapan. Maka kemudian barulah air yang keluar itu dikatakan air yang bersih, tidak terkandung air sisa kumbahan kita. Okey, kelebihan legun berudara. Merawat lebih banyak isi padu kumbahan. Kemudian memerlukan kawasan yang kecil. Bila kawasan yang kecil, okay, dia sesuai untuk dibina di kawasan bandar. Tapi kekurangannya memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Okay, disebabkan saiz dia kecil, maka kita kena lebih kerap membuang enap cemar tersebut. Dan kemudian yang kedua, memerlukan tenaga pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal untuk menyelenggara peralatan mekanikal dan elektrikal. Bermaksud, legun berudara ni, dia menggunakan banyak teknologi. Okay, disebabkan dia kecil, penyelenggaraan dia perlu kerap dilakukan, maka kos dia akan meningkat. Juga sistem yang digunakan ialah banyak sistem mekanikal dan elektrikal dan memerlukan tenaga yang mahir. Itu legun berudara. Berbeza dengan proses aerob ni. Kalau kamu lihat, proses aerob ni dia tidak melibatkan sistem mekanikal ataupun elektrikal. Okay, dia banyak menggunakan bakteria aerob, fakultatif dan anaerob. Itu perbezaan dia. Sebab tu kalau lihat, untuk kolam penstabil sisa, dia tidak memerlukan kerja yang mahir. Beza dengan legun berudara. Itu yang ketiga, legun berudara. Pergi pada yang keempat, enap cemar teraktif. Okay. Ini contoh gambar dia. Apa maksud enap cemar teraktif? Kaedah rawatan air sisa kumbahan secara biologi dengan melibatkan mikroorganisma dalam menyingkirkan bahan pencemar organik. Okay. Maksudnya, enap cemar teraktif
kita akan bela juga mikroorganisma. Sebab benda mikroorganisma ni lah ataupun bakteria ni yang akan menguraikan bahan-bahan organik kita. Menggunakan tangki rawatan enap cemar, tangki penjernihan dan tapak pelupusan. Kalau kamu lihat sistem enap cemar ni juga, bahan organik kita, sebab kalau melihat ni tenang je air dia. Dia akan mendap. Air yang bahagian atas ni, air yang jernih ni akan lepas keluar. Bahan organik tersebut akan mendap di dasar kolam. Proses seperti lagun berudara, sama, cuma yang ini saiz dia besar, lagun berudara saiz dia kecil. Apa kelebihan enap cemar teraktif? Yang pertama, kelebihan dia, kaedah rawatan yang lebih cekap kerana enap cemar yang dihasilkan di kita semula bagi membantu rawatan seterusnya. Ikut sebenarnya kelebihan ini, semua rawatan air sisa kumpahan, enap cemar ni kita akan kita semula. Yang kedua, tidak memerlukan kawasan yang luas. Sama seperti lagun berudara, cuma lagun berudara bezanya dia ada 3 lagun. Enap cemar dia ada satu kawasan je. Satu kolam sahaja. Masa tahanan yang singkat membolehkan saiz tangki dikecilkan. Dia nak tapis air sisa kumbahan tu pendek, maka saiz tangki dapat dikecilkan sebab dia sesuai dibina di kawasan bandar. Ini sama juga, kos pengendalian tinggi disebabkan oleh penggunaan elektrik untuk operasi pengocak dan ataupun peresapan udara. Sama seperti lagun udara. Sebab enap cemar teraktif ni juga, kalau kamu lihat, ni biasa kita nampak dekat kalau kamu perasan dekat kuil tu, ada satu rawatan air sisa kumbahan. Ada masanya kamu lihat ada macam semburan air keluar. Itu adalah proses mengocak, di mana dia nak mengekalkan oksigen di dalam air supaya bakteria dapat menguraikan bahan enap cemar tersebut. Maksud dia, kalau lihat enap cemar teraktif dengan lagun berudara lebih kurang sama je. Cuma bezanya, lagun ada 3 lagun. Yang enap cemar teraktif ni ada satu kawasan je, satu kolam je. Itu je beza dia. Tapi proses dia lebih kurang sama. So kita masuk yang kelima, turas cucur. Turas cucur, kalau kamu lihat di sini dia kata proses rawatan air dengan cara menyebabkan air sisa kumbahan dalam satu media terdiri pada batu pecah, kerikil, basa seramik dan sebagainya. Untuk turas cucur, dia macam penapis air. Dia air tersebut akan melalui beberapa peringkat. So, kalau kamu lihat, influent ni adalah air sisa kumbahan kita yang masuk, akan pergi ke bahagian atas ni, kemudian dia akan semburkan. Maksud dia, kalau ada sisa yang berpejal, maka apabila masuk dalam saluran ini, maka dia akan berpecah. Berpecah maksud dia akan terurai menjadi zarah-zarah yang kecil. Kemudian dia akan masuk di bahagian penapis ni, yang terdiri daripada batu pecah, kerikil, bahan seramik dan lain-lain. Proses dia macam mana? Sama juga menggunakan mikroorganisma untuk membentuk lapisan biofilm seperti lendir di atas permukaan medium. Dia pada permukaan atas ni ada macam lendir yang dinamakan lapisan biofilm. Kemudian lapisan biofilm tersebut akan bersentuh dengan air sisa kumbahan dan mikroorganisma yang terkumpul pada permukaan media tersebut akan menguraikan bahan organik yang ada dalam air sisa. Bila lapisan tadi terkena dengan air, sebab lapisan itu ada mikroorganisma, maka mikroorganisma tersebut akan menguraikan bahan organik tersebut. Kemudian yang ketiga, dia ada zon basah dan kering secara bergantian, akan mengekalkan oksigen ke dalam air sisa kumbahan dan seterusnya kepada mikroorganisma yang terdapat pada permukaan media tersebut. Itu turas cucur. Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia? Sangat sesuai digunakan untuk merawat kumbahan domestik. Domestik bermaksud kawasan-kawasan perumahan, industri, maksudnya kawasan-kawasan
domestik adalah pengguna. Okay? Macam rumah-rumah kedai. Okay? Yang kedua, memerlukan kawasan pembinaan yang kecil. Yang tiga, sebab kecil sesuai digunakan di kawasan yang bandar. Kemudian kekurangannya, mudah tersumbat jika selaput bertambah apabila bakteria membiak dengan cepat, memerlukan pekerja berkemahiran tinggi untuk menyelenggara peralatan mekanikal dan elektrikal. Okay. Yang ini juga menggunakan tenaga elektrik sebab untuk semburan air ni. Dan juga saluran ini mudah tersumbat jadi ke selaput bertambah apabila bakteria membiak dengan cepat. Ini adalah turas cucuk, proses yang kelima. Proses yang keenam. Okay. Yang keenam, rawatan air sisa kumbahan yang keenam adalah logi penyentuh biologi berputar. Okay. Ini dia kata penyentuh biologi berputar merupakan salah satu teknologi rawatan air sisa kumbahan yang mengandungi sistem pembiakan mikroorganisma melekat. Kamu juga menggunakan mikroorganisma. Keadaan je kali ni dah keadaan melekat. Macam rawatan dia. Sistem ini mengandungi beberapa unit bentuk cakar bulat bersiri yang diperbuat daripada bahan plastik. Unit ini dipasang pada tangki konkrit. Separuh bahagian akan tenggelam dan di dalam air sisa kumbahan. Okay, contoh yang nampak ni macam disk ni. Separuh akan tenggelam, separuh lagi tak. Unit bersini akan berputar dengan perlahan dan membenarkan pertumbuhan mikroorganisma di dalam kumbahan dengan kehadiran oksigen apabila putaran bersalin ganti. Benda ni tujuan berputar untuk menghasilkan oksigen dalam air supaya bakteria tersebut hidup. Kemudian akhir sekali, mikroorganisma ini akan digunakan untuk menguraikan dan menstabilkan bahan nakcuma yang terdapat di dalam air sisa kumbahan. Okay, kelebihan dia, kelajuan putaran boleh diubah ikut tahap rawatan. Kalau air sisa kumbahan kita terlalu kotor, maka kita boleh lajukan putaran. Okay, masa tahanan juga pendek, antara 3 hingga 6 jam. Maksud tahanan ni, air sisa kumbahan itu ditahan dalam kolam tersebut, dalam bekas tersebut tak lama. Okay, dia tak macam kolam penstabil sisa yang kena duduk lama dalam tu sebab tunggu dia mendap. Okay, boleh menyingkirkan sehingga 95% bahan cemar dalam kumbahan. Peratus dia agak tinggi dan tidak memerlukan penyeraan yang kerap kerana putaran perlahan yang menyebabkan kerosakan pada tahap minimum. Maksudnya penyeraan dia tak kerap. Okay, kekurangan dia, kecekapan akan berkurangan jika suhu kumbahan menurun. Kita menggunakan mikroorganisma, suhu rendah maka organisma kita tak boleh nak hidup. Okay, memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal untuk menyelenggara sebab ini juga menggunakan tenaga elektrik. Okey. Ini 6 jenis. Cikgu ulang balik. 6 jenis rawatan air sisa kumbahan yang biasa keluar soalan ataupun yang boleh keluar soalan berkaitan dengan rawatan air sisa kumbahan. Okey. Yang cikgu rasa yang berkemungkinan besar boleh, satu, dia suruh kamu terangkan tentang tangki septik boleh keluar. Okay, kolam penstabil sisa pun boleh keluar. Lagun berudara pun boleh keluar. Okay, lagi 3 ni dia agak susah nak keluar sebab proses dia nak terang tu agak sukar. Tapi walau bagaimanapun, untuk menghadapi SPM, kamu mesti tahu ke-6 jenis air sisa kumbahan. Sebab dalam AK, kita tak boleh jangka soalan apa yang akan keluar. Walaupun cikgu sebut ni mungkin tak boleh keluar, tapi dia boleh keluar. So kita kena bersedia. Kalau untuk skor A dalam AK, nak paling selamat kita kena baca semua. Okay. So ini adalah rawatan air sisa kumbahan. Kesimpulannya, okay, rawatan air sisa kumbahan ni, kesimpulan dia, konsep dia semua sama. Kita nak mendapkan bahan organik dalam kolam lah, maksud sama dalam tangki dalam kolam penstabil sisa ke udara ke, kita nak mendapkan bahan organik. Okay, macam mana bahan organik ni boleh dimendapkan?
sama ada kita menggunakan bakteria ataupun mikroorganisma. Sebab benda mikroorganisma dan bakteria ni akan menguraikan bahan organik menjadi lebih kecil dan dia akan mendap. Yang kita panggil enap cemar. Maksudnya secara umumnya proses rawatan air sisa kumbahan, kita nak mendapkan air sisa kumbahan kita. Yang kita panggil selepas ini adalah bahan enap cemar. Itu 6 proses rawatan air. Okey, kemudian kita sambung lagi sedikit. Kejap. Okey, pada yang seterusnya. Okey, tadi ini adalah kaedah rawatan air sisa kumbahan berdasarkan kepada persekitaran. Kebiasaan soalan yang mungkin akan dia akan bagi situasi. Contohnya dia kata kawasan perumahan, ataupun kawasan yang luas, kawasan yang kecil, jauh pada bahan. So ayat-ayat itu kamu kena ingat supaya kamu dapat memilih jenis rawatan air sisa kumbahan yang betul. Sifat fizikal air sisa kumbahan. Yang pertama, kita ada suhu, kita ada pepejal larut, kita ada pepejal terampai. Maksudnya ni sifat fizikal air. Air sisa kumbahan tu ada 3 sifat dia. Yang pertama, suhu. Yang kedua, pepejal larut. Ke pepejal terampai. Itu sifat fizikal air. Yang seterusnya, sifat kimia air sisa. Dan sifat kimia dia pula. Yang pertama, nilai pH dia. Yang kedua, nitrogen, kandungan nitrogen dalam air sisa kumbahan. Yang ketiga adalah keperluan oksigen kimia ataupun OD, kan cash on delivery, keperluan oksigen kimia. Dan yang keempat adalah oksigen terlarut ataupun dipanggil DO. Ini 4 sisa kumbahan. Biasa ditanya dalam bahagian A. Okey, seterusnya. Aplikasi teknologi hijau terhadap sisa enap cemar. Kita dah rawat dah air sisa kumbahan kita. Sebab dalam asas kelestarian, kita tidak akan membuat pembuangan. Kita tak akan buang apa benda. Kalau boleh semua benda yang kita guna, kita akan gunakan semula. Sama juga kenapa kita rawat air sisa kumbahan kita. Selain daripada kita nak hasilkan air yang bersih. Yang kedua, enap cemar tu tadi. Yang kita sebut yang bahan organik yang mendap tu tadi. Kita panggil enap cemar. Kita boleh gunakan enap cemar ni balik. Untuk 3 aplikasi. Iaitu yang pertama, sisa biopepejal. Yang kedua, biogas. Yang ketiga, sisa biofluent. Effluent. Yang ini pun tak pernah keluar SPM lagi. Dia boleh juga bertanyakan kamu pada bahagian B. Mungkin akan tanya, berikan ataupun terangkan satu aplikasi telit hijau terhadap sisa enap cemar. Mungkin dalam satu soalan, dia akan bagi dia suruh bagi kamu terangkan tentang apa jenis kaedah rawatan air sisa kumbahan, kemudian aplikasi dia. Benda ni kita kena get ready lah kalau keluar. Yang pertama, sisa biopepejal. Apa dia maksud dia sisa biopepejal? Proses penyahiran dapat menghasilkan produk sampingan iaitu enap cemar kering yang dikenali sebagai biopepejal. Maksud dia bila enap cemar tu dah mendap ke dasar kolam, kemudian kita akan keringkan kolam tu. Kita akan buang semua air. Clearkan semua air. Kemudian kita akan biarkan enap cemar tadi tu kering. Sebab kalau basah kita tak boleh buat apa. So kita biarkan dia kering. Bila dah kering, kita boleh gunakan enap cemar tersebut yang dipanggil biopepejal ni. Kita boleh buat sebagai baja. Ni tarik kita tadilah. Air sisa kumbahan kita tu. Kita boleh buat baja. Kita boleh tambak tanah. Ataupun kita jadikan apa pembaik tanah untuk aplikasi pertanian. Kita boleh buat sebagai pembinaan, sebagai agregat, tubin, blok untuk aplikasi juruteraan kimia. Maksud dia enap cemar tu kita tak buang. Najis kita, sisa kumbahan kita tu kita gunakan balik.
Okey. So, itu namanya kaedah yang pertama, sisa biopepejal. Dalam sistem biopepejal, dia ada proses pula. Sebab tu kalau diminta kamu terang ke aplikasi, kamu kena hafal benda ni. Dia tak ada pilihan. Kalau kamu nak skor A dalam AK, suka tak suka, kamu kena banyak membaca dan kamu kena banyak menghafal. Seperti mana Hakim, dia hafal semua sekali. Alhamdulillah, result yang keluar adalah A+. Dia satu-satu pelajar cikgu yang setakat ini yang dapat A+ dalam AK. Okay? Proses penyahiran. Okay, yang pertama, pengeringan udara, iaitu enap cemar akan diletakkan di atas pengering dan pengalir dengan kecondongan 1:200 bagi membolehkan pengaliran. Okey, nak clearkan air. Kemudian penurusan tekanan, iaitu enap cemar ditekan melalui cekera penuras yang dibuat dari kain. Hasil turasan dialihkan semula ke lodi sisa yang tinggi pada kos modal operasi penggunaan tekanan. Maksudnya dia macam contoh macam dia perah lah. Okey, selain daripada kita nak mudah kering, mungkin ambil masa yang lama. So, untuk proses penyairan, kita alirkan air. Kemudian kita buat proses tekanan, penurusan tekanan, seolah kita macam kita perah enap cemar tu supaya dia cepat kering. Okay, kemudian penuras vacuum menyingkirkan 70 hingga 85% air. Dah ditekan kemudian di vacuum pula supaya enap cemar tersebut betul-betul kering. Itu dinamakan proses penyairan. Kemudian yang keempat, pengemparan menggunakan konsep pengeringan seperti mesin basuh. Lepas tu dia blend pula. Bukan blend, dia apa? Dia spin pula. Okey, dia spin supaya ni pengemparan menggunakan konsep pengeringan seperti mesin basuh menuju kepada drum yang direndam dalam air nak cemar. 20% seperti patah mudah. Okey, maksud dia akan spin supaya betul-betul kering. Maksud dia nak dapatkan enap cemar yang betul-betul kering. Okey, itu proses biopepejal. Kita keringkan dia. Okey, lepas kering, kita boleh gunakan sebagai jubin, gate, pemblok. Ini proses penyairan. Itu sisa biopepejal. Okay, yang kedua, sisa ataupun biogas. Okay, biogas adalah gas yang terhasil daripada proses rawatan enap cemar. Proses menstabilkan enap cemar melibatkan proses pertukaran bahan pepejal organik kepada bahan yang lebih lengai melalui proses pencernaan ataupun oksidaan kimia. Proses ini menghasilkan biogas yang boleh mencemarkan alam semesta. Okay. Rawatan pencemaran anaerob akan menghasilkan gas metana atau biogas yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik untuk menyalakan lampu di sekitar kawasan loji dan dijadikan sebagai bahan bakar industri. Pendekkan cerita, biogas ni tadi, okay, yang enap cemar tadi, kita akan bakar pula. Sama seperti yang kamu belajar masa di kata 4, jana kuasa terma. Okay, di mana kalau jana kuasa terma yang menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbarui, dia menggunakan gas ataupun petroleum, diesel, arang batu, dia nak panaskan air. Maksudnya kita nak menyalakan api. Sama juga macam biogas, kita ambil enap cemar tu kita bakar supaya dapat menghasilkan haba. Tapi di samping dapat menghasilkan haba, pencemaran tetap juga akan berlaku sebab akan menghasilkan gas metana. Cuma bezanya, bahan mentah dia, enap cemar kita tak payah beli. Sebab kita dapat daripada loji. Tapi kalau petroleum, diesel, arang batu, kita kena beli. So maksudnya in term of kelestarian, kita dapat khidmatkan kos dengan cara mengitar semulakan air sisa kumbahan kita. Itu biogas. Yang ketiga adalah sisa biofluent. Okay, biofluent merupakan air terawat hasil daripada proses rawatan air sisa kumbahan di loji rawatan. Okay, biofluent mempunyai pelbagai kegunaan untuk menggantikan sumber air bersih yang semakin berkurangan. Maksud dia, air sisa kumbahan kita tu, okay, air sisa kumbahan yang telah dirawat akan disalurkan kembali ke sistem seperti air sumber mentah. So, daripada air sisa kumbahan kita, kita boleh salurkan satu air itu ke dalam bidang pertanian. Ataupun kita gunakan sebagai
apa biofluent di sekitar bandar, kita siram pokok bunga, ataupun kita boleh cuci lantai, cuci kereta. Sebab air ini kita masih tak boleh minum lagi, sebab dia kena masuk dalam proses rawatan air. Sebab ini adalah proses rawatan air sisa kumbahan. Kemudian dia akan pergi satu step lagi untuk proses rawatan air sebelum sampai kepada kita. Sebab tu yang ketiga, sisa fluent kita boleh gunakan dalam bidang pertanian. Biofluent di sekitar bandar kita siram pokok bunga, ataupun kita cuci dalam industri. Kita gunakan dalam industri, contoh macam kita buat cuci kereta, ataupun kita nak cuci lantai, apa segala benda lah. Itu contoh rumusan. Dah habis dah. So sistem pemetungan, tujuan dia pertama kita nak kumpul, hantar dan rawat air sisa kumbahan. Dua jenis pemetungan diuruskan IWK, tangki septik dengan rawatan air. Kaedah saliran, kita ada gabungan berasingan kalau dah belajar. Jenis air sisa kumbahan, kita ada domestik dengan industri. Ini contoh rawatan air sisa kumbahan. Ini secara umum dia. Dia air masuk dalam air sisa kumbahan. Rawatan permulaan, maksudnya dia akan singkirkan segala benda lah. Sebab kalau ada bampa pejal ataupun ada, kamu tengok balik yang cikgu terangkan sebelum ni. Kemudian penyingkiran bahan-bahan termendap di dalam tangki endapan pertama. Kemudian rawatan sekunder barulah dia masuk ke dalam rawatan sekunder yang kita belajar tadi lah. Ada teknologi yang jenis TIS. Ni contoh, ni rumusan dia. Kemudian pelepasan influent ni kita masuk ke dalam tongkang. Ni contoh soalan. Kita keluar. Dia bagi soalan situasi seperti ini. Katakan, nanti kamu cuba jawab. Kita akan bincangkan lepas ni, lepas kamu tengok video ni, kita akan bincangkan. Dia kata lokasi A, kawasan luar bandar, kawasan yang luas, bilangan penduduk sedikit, kos pengurusan rendah. Lokasi B, kawasan bandar, kawasan yang kecil, bilangan penduduk yang padat, kos pengurusan tinggi. Soalan dia, nyatakan jenis air sisa kumbahan yang sesuai berdasarkan ciri-ciri yang nyatakan. Lokasi A apa, lokasi B apa. Kemudian huraikan proses rawatan air sisa kumbahan yang dipilih di lokasi A. Kalau salah pilih, memang salah lah jawapan. Contoh, nyatakan satu jenis bakteria. Kita bincangkan. Soalan kedua, nyatakan dua cadangan kaedah saliran di bawah tanah. Di bawah tanah di satu kawasan perumahan. Dengan rumah kawasan itu adalah kecil dan menerima taburan hujan yang tinggi. Ayat taburan hujan tinggi, jenis kaedah apa yang sesuai. Ini pun cikgu dah terangkan, kalau kamu tengok oleh nota kamu. Ini kalau taburan hujan yang tinggi, dia tidak sesuai untuk bergabung, dia kena berasingan. Ada kaedah B, kaedah A dengan B. A dia sesuai menggunakan kaedah B. A adalah bergabung, B adalah berasingan. Kemudian kaedah mana sesuai, kamu kena terangkan begini. So, kaedah A tidak sesuai dan air kumbahan dan permukaan sediakan sepung. Ini cara nak jawab kalau dia buat perbanding. Ini contoh-contoh soalan yang mungkin keluar. Yang 3, dia kata menunjukkan sekumpulan penduduk bandar sedang berpiket. Kawasan perumahan berbusuk, penyuluh jatuhan kumbahan. Air loji kawasan perumahan apabila hujan lebat. Berdasarkan dia kata pilih pembentungan yang sesuai dan alasan kenapa. Ini cikgu dah ni lah, cikgu terangkan sikit. Dalam kelas cikgu akan terangkan lagi sekali. Kos, tangan dia, cadangkan logik kembali sesuai. Kolam pesabit kita. Berdasarkan rawatan yang sesuai. Aerob, anaerob. Itu saja untuk topik rawatan air sisa kumbahan. Nak kamu tonton video ini dan buat notah berdasarkan pada video yang cikgu bagi. Kita akan bincangkan dalam kelas yang akan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.